Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah yang telah pertemukan kita pada malam ini, Rabu malam Khamis, di Masjid An-Nur, Marsiling, Singapura. Ya, untuk pengajian kitab Al-Hikam. Para jemaah yang dimuliakan Allah, marilah sama-sama kita mulakan pengajian kita. Seperti biasa, kita berzikir pada Allah, mohon ampun pada Allah, ya Allah, aku mohon ampun padamu, dan kita mengingati kalimat tauhid, tiada Tuhan melainkan Allah dan nama Allah. Khusyukkan hati kita pada Allah, lupakan selengatan dunia kita, tutup mata zahir kita dan buka mata hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-athhar ashabul abrar ajma'in wa ila hadratin sultan awliya wa salihin Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul aziz wa amadana Allah bi imdadi wa anasana bi harakati wa nafa'na bi barakati wa ila hadrat ahli silsilati tariqatul qadiriyah wa khususan syekhuna mursyidna rabitna Asyid Afifun Sayyid Abdul Qadir Mansur Dina Qadir Jalan Baghdadi Syahdillah walhumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qala bi qalbi Allah fanasiruhu mu'inu fid darani huwa Allah. Allah, 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 Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina wa ala dhurriyyatina futuh ala arifin
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطنا محبتك ومعرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah yang telah pertemukan kita pada malam ini dalam pengajian kitab Al-Hikam di Masjid An-Nur, Marsiling, Singapura. Ya tuan-tuan dan puan-puan, pada pelajaran yang lepas mohon maaf tak dapat saya hadirkan diri kerana tak begitu sihat. Dan malam ini pun begitu juga, tapi saya cuba-cubalah ya. InsyaAllah para jemaah sekalian, kita kembali dalam pengajian kita Al-Hikam, di mana kita telah sampai di muka surat 118. Mereka yang memiliki kitab yang lama, iaitu di muka surat 118, pada kalam hikmah yang ke-91. Kalam hikmah 91. Kita sedang membicarakan daripada bab mengenai bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberi dan juga menarik daripada hamba dia. Memberi hamba dia itu gembira dan kemudian menarik daripada hamba dia itu berduka cita. Bagaimana diberikan dia kesenangan, diberikan dia kesihatan, gembiralah hamba itu. Tetapi kadang-kadang diberikan kesakitan, diberikan kesempitan, maka hamba itu berduka cita. Jadi ini semua adalah merupakan daripada hikmah Allah Ta'ala. Kerana apabila hamba itu berduka cita, dia ingat kepada Allah dan dia rujuk kepada Allah. Itulah tujuannya daripada kenapa Allah Ta'ala jadikan kita sakit, menjadikan kita dalam susah, turunkan COVID-19 supaya kita rujuk kepada Allah Ta'ala. Tetapi demikian pula apabila mereka sudah rujuk pada Allah, mereka sudah rendah diri dan mohon pada Allah keampunan, Allah berikan mereka kegembiraan pula dengan diberikan mereka sehat, dimurahkan rezeki mereka, dikabulkan hajat mereka. Itulah dia merupakan sunnatullah, iaitu kita katakan peraturan Allah Ta'ala kepada hamba-Nya. Tak senantiasa kita sakit, tak senantiasa kita sihat, tak senantiasa kita susah, dan tak senantiasa kita senang. Ada satu hari kita siang, ada satu hari kita malam. Pasang surut air di laut, begitulah juga siang dan malam bergilir ganti. Begitulah juga panas dan sejuk pun bergilir ganti. Begitulah dalam hidup kita. Namun demikian, bagi orang yang bermakrifat kepada Allah, yang mengenal kepada Allah Ta'ala, mereka kalau sekiranya dalam kesesusahan itu, mereka lebih sedap, lebih senang kerana dengan kesusahan itu mereka lebih ingat kepada Allah. Dan mereka bimbang kalau dalam kesenangan, mereka pula tak dapat menjaga adab-adab mereka dengan Allah Ta'ala. Dan inilah tuan pengarang kita Al-Imam Ibn Atha'illah Iskandari rahimahullah ta'ala nak ceritakan kepada kita sifat orang-orang yang makrifat itu. Itulah dia pada muka surat 118, kalam hikmah yang 91. Mereka yang ada kitab yang baru mungkin tak sampai muka surat 118, tetapi pokoknya melihatlah pada kalam hikmah 91. Maka marilah sama-sama kita bacakan Fatihah kepada tuan pengarang kita Al-Imam Ibn Atha'illah Iskandari rahimahullah ta'ala. Semoga Allah Ta'ala tinggikan darjatnya dan melimpahkan rahmat pada rohnya dan melimpahkan barakah ilmunya kepada kita. Demikian juga pada tuan penterjemah kitab hikam ini, iaitu Ustaz Salim Bahrasi. Semoga Allah Ta'ala tinggikan darjatnya dan melimpahkan rahmat pada rohnya dan melimpahkan keberkahan ilmunya kepada kita. Kepada kedua-dua guru kita itu, kita hadiahkan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, berkata tuan pengarang kita rahimahullah ta'ala, al-arifun idza busitu akhwafa minhum idza qubidu wa la yaqifu ala hududil adab fil basti illa qalilun. Artinya, orang arif, orang yang makrifat, ya, jika merasa lapang lebih khawatir, lebih takut daripada jika berada dalam kesempitan. Kalau dalam lapang, maknanya dalam senang, dalam sihat, tak ada problem, semua berjalan lancar. Mereka lebih takut kalau ada keadaan sedemikian, lebih takut daripada kalau mereka berada dalam kesempitan, sakit, kesusahan. Kenapa mereka rasa lebih takut kalau dalam keadaan senang? Sebab dan tidak dapat tegak di batas-batas adab dalam keadaan lapang kecuali sedikit sekali. Jadi macam itulah dia tuan-tuan, ya. Jadi bila kita dalam keadaan senang, lapang, kita dalam sihat, kerana nak jaga adab kita. Adab apa tu? Adab kita dengan Allah Ta'ala. Sangat susah nak jaga. Sebab kita tak ada apa susah. Kita tak ada apa hajat dengan Allah. Kita sihat, rezeki pun murah, alhamdulillah. Kita tak ada pening kepala nak cari rezeki, tak ada nak bangun-bangun malam nak minta rezeki. Kita dah semua cukup. Jadi bimbangnya takut orang yang seperti ini dalam keadaan senang, dia tidak mempunyai hajat kepada Allah, maka adab dia dengan Allah pun kurang. Macam mana adab dia dengan Allah? Kuranglah dia nak bangun ibadat tahajud, kuranglah dia nak membaca Yasin, nak baca Quran, kuranglah dia nak berzikir, ataupun solat-solatnya 5 waktunya yang fardu, dia lambat, dia tak kisah, ataupun nak bersedekah pun, tak kisahlah. Sebab apa? Sebab dia tak nampak keperluan dia kepada Allah Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Jadi oleh kerana itu, orang-orang yang makrifat kepada Allah, mereka lebih senang kalau mereka itu dalam keadaan susah. Kerana memang susah tu sudah menjadi adatnya. Orang yang susah tu sentiasa menadah tangan pada Allah, sentiasa menangis pada Allah, mohon kepada Allah, belas kasihan Allah yang diharapkan. Bangun tahajud, baca Quran, itu memang sudah sedia maklum kepada orang-orang yang solehin. Bila terkena susah, dia lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi dengan itu, orang-orang yang makrifat ini, mereka lebih senang kalau mereka dalam susah. Bukan mereka minta susah, bukan mereka minta sakit, bukan mereka minta kesempitan dulu. Mereka tak minta. Tapi kalau itulah ditentukan oleh Allah, mereka rasa tenang hati jiwa mereka. Kenapa mereka dapat dekatkan diri mereka kepada Allah Ta'ala. Dan tidak dilalaikan dengan keduniaan. Dan dengan kesusahan, dengan kesakitan itu, ingat akan mati. Ingat nak balik dah. Ingat kubur. Ingat hari akhirat. Tapi bila kita senang, bila kita lapang, kita hidup mewah, ingat juga mati. Tapi ingat macam sepintas lalu saja. Bukan tak ingat akhirat. Ingat juga. Tapi tak begitu mendesak dalam hati jiwa kita. Apa beza mendesak dengan ingat saja? Kalau mendesak tu makna sungguh-sungguh nak beribadat, sungguh-sungguh tak mau buat dosa dan maksiat, sungguh-sungguh tak mau membuatkan perkara yang melalaikan. Tapi kalau sekadar kita ingat akhirat, ingat. Tapi ingat gitu sajalah. Jadi begitulah dia orang-orang yang makrifat. Mereka lebih senang kalau mereka dalam kesusahan, kesempitan, dalam keadaan sakit dan sebagainya. Manakala kalau dalam kesenangan, kelapangan, mereka rasa bimbang, takut tak berdiri di atas adab-adab. Melainkan sedikit saja orang yang dapat jaga adab. Tapi siapa yang sedikit tu? Sedikit tu ialah orang yang hati dia tu sudah tak ada berbolak balik lagi. Maknanya senang ke, susah ke, hati dia tu tumakninah, tentram dengan Allah Ta'ala. Tak ada berbolak balik. Dia tak mengikut keadaan, tapi dia menguasai keadaan. Bagaimana dia tak mengikut keadaan? Kalau orang-orang keawam, kalau susah, barulah dia berdoa pada Allah. Bila senang, dia dah dia lupa. Tapi kalau sekira orang yang menguasai keadaan, dalam susah atau dalam senang, dalam sakit atau dalam susah, tetap hati dia dengan Allah Ta'ala.
tetap dia bangun tahajud, tetap dia baca Quran, tetap dia berselawat. Kenapa kau berselawat ni? Kenapa kau baca Quran? Kenapa kau bertahajud? Saya buat ni kerana Allah, kerana sayang pada Allah. Kau ni dalam senang pun kau nak buat macam, aku buat ni bukan pasal senang atau susah. Aku buat ni kerana mencari keridhaan Allah. Itu dia tuan-tuan. Jadi begitulah Al-Imam bin Athaillah nak gambarkan kepada kita sifat-sifat manusia. Kalau orang yang makrifat, mereka lebih senang kalau sekiranya mereka itu dalam susah. Bukan mereka minta susah, tapi mereka khawatir. Bukan kata tak mau, tapi khawatir, takut kalau sekiranya mereka senang, tak jaga adab. Melainkan sedikit saja orang yang dapat jaga adab, iaitulah orang yang sudah jiwanya tenang. Habis orang makrifat ni pun berperingkat-peringkat. Peringkat yang awal, yang pertama, mungkin dia ada terpengaruh dengan keadaan. Tetapi peringkat yang lebih tinggi, dia tak terpengaruh dengan keadaan. Hati dia sudah tetap, dia tenang kepada Allah, tumaknina pada Allah, selalu zikir pada Allah, ingat pada Allah, dalam keadaan senang atau susah, dalam keadaan sakit atau dalam sihat. Begitulah dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan makrifatnya kepada kita dan dijadikan hati kita tenang dengan dia dan senantiasa kita ingat kepadanya dalam apa jua keadaan. Allahumma aftah alaina wa ala dhurriyatina futuhal arifin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwaratal arda binuri syamsik. Amin ya rabbal alamin. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu berkata, kami diuji dengan kesukaran, maka kami tahan sabar. Tapi ketika diuji dengan kesenangan, kelapangan, hampir tidak sabar, hampir tidak tahan. Itulah, ni Sayyidina Abu Bakar ni sahabat Nabi yang Nabi mengatakan, iman seluruh dunia jin dan manusia kalau ditimbang satu dacing dan ditimbang iman Sayyidina Abu Bakar, iman Sayyidina Abu Bakar lagi berat lagi, Masya Allah. Itulah dia, orang yang pertama daripada umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW yang akan memasuki syurga. Orang yang pertama. Selepas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masuk syurga, orang yang pertama selepas Nabi, iaitu daripada umat lah ya, iaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Masya-Allah. Namun demikian dia sendiri mengatakan, maknanya dia berkata tu atas dasar umum, bukan maksud pada diri dia, tapi pada dasar umum. Umumnya dia kata kita ni para sahabat-sahabat kalau dalam keadaan sakit, susah, sempit, maka kita sabar. Tapi apabila kita dalam keadaan senang, maka sikit saja kita orang yang dapat sabar dalam kesenangan. Apa maksud sabar dan kesenangan? Kita dah senang, apa dulu nak sabar? Sabar tu maknanya lawan nafsu kita. Sebab apabila kita senang, kadang-kadang kita nak buat apa saja kita suka. Sebab kita dah ada duit. Kita sehat, kita boleh ke mana-mana, boleh melancong mana-mana. Kita boleh buat, pasal kita ada kemampuannya. Sabar. Kita buat apa yang Allah reda, apa yang Allah suruh. Yang Allah tak suruh, yang Allah tak reda, tinggalkan. Walaupun kita mampu buat, tapi ingat, semuanya akan dihitung oleh Allah Ta'ala. Itulah makna dia sabarkan diri dia. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Yusuf bin Husain Ar-Razi, ya. Yusuf bin Husain Ar-Razi menulis surat kepada Junaid Al-Baghdadi, seorang ulama tasawuf yang besar, Syekh Junaid. Dia berkata, semoga Allah tidak memberi kepadamu rasa kelazatan hawa nafsumu. Sebab jika engkau merasakan kelazatannya, maka tidak akan merasakan kebaikan untuk selamanya. Apa maksudnya? Semoga Allah tidak memberikan rasa kelazatan pada hawa nafsumu. Sebab jika engkau merasakan kelazatannya, maka tidak akan merasakan kebaikan untuk selamanya. Nafsu ini memang dia menuntut kepada perkara yang sedap. Nak makan sedap, nak pakai cantik, nak dapat bergaya, nak dapat rumah basah, kereta yang hebat. Ialah itu nafsu lah, keinginan. Jadi di sini dalam masa yang sama, bila kita memenuhi keperluan nafsu, apakah kita rasa lazatnya? Wah, sedaplah makanan ni. Wah, sedaplah pakaian ni, cantiklah. Wah, hebatlah rumah aku ni, besar. Wah, kenderaan aku ni hebatlah, cantik, mewah.
Kalaulah kita merasakan kelazatan nafsu itu, maka itu akan merosakkan kita. Kenapa? Kerana apabila sudah dapat rasa manis nafsu, kita akan mencarinya. Kita akan menuntutnya. Kita akan berusaha untuk mendapatkannya lagi. Tetapi kalau sekiranya kita makan kerana bukan pasal nafsu tu lazat, sedap, tapi pasal kerana kita nak memenuhi kesihatan kita, kekuatan kita untuk ibadat pada Allah. Kita nafsu keinginan rumah, tapi rumah kita itu ialah untuk kita dapat ibadat dalam rumah kita dan melindungi anak isteri keluarga kita daripada dipandang aurat mereka. Kita perlu pada kenderaan, tapi kenderaan kita ialah kita perlukan untuk kerana kita nak buat pergi ibadat, nak pergi masjid, nak pergi belajar, nak pergi mencari rezeki. Jadi di sini ada dua beza. Perbezaan pertama, orang yang nafsu tetapi dia mencari kelazatan nafsunya. Dan orang kedua ini, dia kehendak nafsu dia, tapi nafsu dia itu ditujukan untuk Allah Ta'ala. Berbeza. Ini nafsu semata-mata untuk nafsu, ini nafsu tetapi untuk Allah Ta'ala. Jadi kalau sekiranya dia menuntut nafsu tu, mencari nafsu tu kerana kelazatannya, ini bahaya. Kerana kalau sekiranya tak dapat, dia akan cari. Kenapa nak puaskan nafsu dia? Dah ada rumah kan? Yelah, aku nak rumah yang besar sikit lah. Kau dah ada kereta kan? Dah ada kenderaan. Yelah, aku nak kereta mewah lah sikit. Kau ni dah ada makanan. Yelah, tak apalah, kita nak makan yang sedap-sedap sikit. Nampak? Jadi di sini, dia punya tuntutan dia punya usaha dia ke arah memenuhi kelazatan nafsu dia. Itu membinasakan dia. Kerana sudah jadi hamba nafsu. Jadi di sini berbeza orang yang bertasawuf ataupun yang terbuka pintu makrifat dengan orang yang hanya manusia awam. Bukanlah manusia awam tu kita kata dia jahat, tidak. Tetapi maknanya di sini dia adalah orang yang jauh daripada tujuan kerana Allah. Jadi sebab tu di sini kadang-kadang bila kita dalam susah tu lebih senang. Kita dapat ngawal kita punya diri kita. Tapi bila kita dalam senang, kita dalam susah, kita dapat kawal diri kita. Kita dalam kesempitan, kita dapat ingat kepada Allah. Kita dalam sakit, kita ingat pada Allah. Tapi bila kita dalam sihat, senang, kaya, ini kadang-kadang sangat membimbangkan kalau kita tidak ada panduan dalam perjalanan hidup kita. Kita perlu panduan. Kita perlu guideline. Inilah dia pelajaran tasawuf. Dia membawa kita satu guideline, jaga hawa nafsu. Bukan mudah. Dalam fikih, kita belajar bab syariat, salat, puasa, zakat. Dalam tauhid, kita belajar mengenal Allah dan mengenal hari akhirat sebagainya. Tapi tasawuf, dia mengajar kita mengendalikan hawa nafsu kita. Jaga diri kita. Bagaimana hati kita, jiwa kita, rohani kita nak dibawa menuju kepada Allah. Itulah kita selalu doa, ilahana, anta maqsudana, wa ridhaka matlubana, a'tina mahabbataka ma'rifatak. Ya Tuhan kami, Engkau lah yang kami maksudkan dan keridaan-Mu lah yang kami tuntut. Kurniakanlah pada kami kasih sayang-Mu dan ma'rifat-Mu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masuk kita dalam kalam hikmah yang berikutnya, iaitu kalam hikmah yang 92. Berkata Al-Imam Ibn Atha'illah Skandari rahimahullah ta'ala, Al-bastu ta'khudun nafsu minhu hazzaha biwujudil farahi wal qabdu la hazza li nafsi fihi. Ini dia nak bawa penerangan. Kenapa tadi kita kata orang makrifat mereka lebih senang, lebih suka kalau mereka dalam kesempitan, dalam kesusahan. Kerana mereka takut kalau mereka dalam kesenangan, tak dapat mereka jaga adab-adabnya. Nah, apa sebabnya? Ini sebabnya ini sini disebut. Di dalam masa kelapangan, itu namanya al-bastu ya. Di dalam masa kelapangan, kesenangan, hawa nafsu dapat mengambil bahagiannya kerana gembira. Memanglah ya. Jadi apabila kita dah senang, hawa nafsu kita gembira lah kan. Bila kita sehat, nafsu kita gembira tak? Gembira. Bila kita kaya, gembira tak nafsu kita? Gembira. Bila kita cantik, gembira tak nafsu? Gembira. Masya Allah. Jadi ini nafsu tu ada bahagian dalam kesenangan, kelapangan. Ya.
Sedang dalam masa sempit, dalam masa susah, sakit, ekonomi kita runcing, ya, tidak ada bahagian sama sekali untuk hawa nafsu. Kita dalam sakit, nafsu tak suka sakit. Kita dalam kesempitan hidup ekonomi kita, nafsu tak suka kita hidup dalam kesempitan. Kita dalam kelaparan, nafsu tak suka kita dalam kelaparan. Kita di dalam keadaan sakit ataupun apa-apa lagi kesusahan kita, nafsu tak suka. Jadi nafsu tak ada bahagian dalam kesusahan. Dia ada bahagian dalam kesenangan. Karena itu manusia lebih aman dalam kesempitan. Karena itu manusia, orang ramai, orang awam, lebih aman, lebih selamat. Selamat iman, selamat makrifat, selamat hati rohani dia apabila dalam kesempitan. Lebih aman, lebih selamat. Kerana hawa nafsu tidak dapat memperdayakan dia. Sebab dalam masa dia susah, nafsu nak perdayakan dia macam mana? Kalau dia senang, nafsu boleh perdayakan dia. Marilah, joli, marilah. Marilah jalan-jalan ke sana, tempat-tempat yang ada maksiat. Nafsu ada bahagian. Sebab apa? Dia dah senang. Tapi bila dia dalam susah, dia dalam sakit, nafsu nak buat macam mana? Dia dah sakit, dia susah, dia ingat Allah. Jadi sebab itulah di sini kesempitan, kesusahan adalah lebih selamat kepada orang ramai daripada kesenangan. Jadi kalau kita lihat kembali dalam COVID-19 yang kita sekarang berada dalam eranya, sebenarnya ada hikmah yang banyak. Sebab sebelum COVID-19 ni manusia punya ligat fikiran dia untuk keduniaan begitu maju sampai menjangkau lebih lagi 20-30 tahun akan datang. Sudah buat perancangan dah. 2030, 2050 dan sebagainya. Sedangkan umur mereka tu matinya depan pintu rumah saja. Tak tahu bila dekat, bila dia boleh mati. Mungkin ajal dia dah ditulis lagi 5 tahun dia meninggal. Mungkin lagi 5 bulan dia meninggal. Mungkin lagi 5 minggu dia meninggal. Tapi dia punya jangkaan fikiran dia tu untuk dia punya kemajuan bisnes dia, sudah sampai 20-30 tahun akan datang. Nah, di sinilah terletaknya bila datang COVID-19. Sebelum COVID-19 manusia kaya, bisnes berjalan lancar, ya, semua syarikat-syarikat membuat make money, billions of dollars. Syarikat-syarikat besar billions of dollars, syarikat kecil million of dollars. Masya Allah, Masya Allah. Tapi bila COVID-19 datang, semuanya jatuh. Jatuh. Syarikat besar semua lost billion of dollars. Syarikat-syarikat yang lain pun millions of dollars. Dan ada yang kena potong gaji, ada yang kena buang kerja. Ada yang jatuh sakit, ya, dengan COVID-19. Jadi di sinilah apabila dalam keadaan kesusahan, apa yang berlaku pada kita? Sepatutnya kita pun tadarruk merendahkan diri kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Kita mohon supaya diterima taubat kita. Kita mohon diperbaiki diri kita. Mungkin aku ni lalai sangat dengan dunia. Semayang pun tak sempat. Mungkin semayang pun kelang kabut macam kena kejar hantu. Sekarang duduk rumah. Semayanglah betul-betul. Jangan semayang kelang kabut lagi. Dalam kita bulan Ramadan yang lepas, kita tak dapat pergi solat tarawih di masjid. Tapi kita jadi imam pula di rumah untuk isteri dan anak-anak kita. Alhamdulillah. Itu satu hikmah. Dulunya kita nak baca Quran susah. Tapi dengan adanya COVID-19 ni kita duduk rumah, kita boleh khatamkan bacaan Quran. Alhamdulillah. Jadi begitulah dia tuan-tuan. Ini sepintas lalu kita nampak hikmahnya. Walaupun kita tahu memang perit, ya, bisnes jatuh, pekerjaan pun tak ada, ya. Memang yang mana boleh hidup terus, yang mana susah tu susah. Tapi kita ambillah itu sebagai satu hikmah Allah. Untuk Allah nak ingatkan aku ni dah banyak dosa dah. Banyak lalai. Aku dah ingat aku punya bisnes yang maju boleh sustain, boleh menampung hidupku. Tapi aku lupa. Sebenarnya yang boleh menampung hidupku, yang memberi aku rezeki ialah Allah Ta'ala. Aku ingat dengan duit tu, aku boleh sihat dan terus sihat. Tapi aku lupa sihat dan sakit tu adalah milik Allah. Allah boleh beri sakit bila dia nak. Allah boleh beri dia sihat bila Allah kehendaki. Jadi begitulah Allah nak kita supaya rujuk kepada Allah. Itulah Allah Ta'ala firmankan, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى
dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Dan sesungguhnya kami merasakan kepada manusia itu akan azab yang kecil sebelum azab yang besar. Azab dunia ni kecil. Sebelum azab yang besar tu akhirat. Lagi dahsyat lagi di dalam neraka tu. Kalau sekiranya dibandingkan azab neraka dengan seluruh azab dunia tak ada apa. Azab neraka antaranya kalau na'udzubillah api neraka saja. Api neraka itu dia punya panas 70 kali ganda daripada panas api dunia. Api dunia kita bakar kat dapur, kat rumah kita tu, kalau dibandingkan dengan api neraka 70 kali ganda lagi. Masya Allah. Dan begitu pula makanan dalam ahli neraka ialah buah zakum, buah yang berduri-duri. Buah ini kalau diperah air dia, jus dia tu setitis saja jatuh dalam laut dunia, seluruh laut dunia menjadi pahit yang amat sangat dan tak ada satu pun yang akan hidup dalam lautan, bahkan di darat pun tak akan hidup. Subhanallah. Dahsyat. Neraka tu lebih dahsyat. Jadi Allah nak ingatkan kita, jangan keterlaluan, jangan kamu sombong. Ini bumi Allah. Allah berkuasa. Tengok kamu punya kekayaan. Allah nak tarik sekejap, Allah boleh tarik sekelip mata. Kamu punya kesenangan, kemewahan, semua Allah boleh tarik sekelip mata. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Ini satu hikmah Allah Ta'ala. Sebab itulah di sini, apabila Imam Ibn Athaillah memberitahu pada sini, bahawa kesenangan itu dibimbangkan oleh orang yang mahrifat, kerana dalam kesenangan ada habuan untuk nafsu kita. Tapi dalam kesusahan, kesempitan, tak ada habuan untuk nafsu. Nafsu nak senang-senang tak boleh. Sebab memang dia dalam susah, dalam kesempitan. Jadi orang yang susah dan kesempitan, apa yang dia buat? Dia mendekatkan diri pada Allah. Tapi yang lebih celaka, yang lebih rugi, adalah susah dunia. Ibadat pun tak ada juga. Nak rujuk pada Allah pun tidak. Nak menangis pada Allah pun tidak. Nak bertaubat pada Allah pun tidak. Orang ini memang orang rugi dunia, rugi akhirat. Dunia dah susah, akhirat pula dicampak dalam neraka. Itulah dikatakan pergi ke balik pulau, singgah di bayang lepas, dunia terpulau, akhirat pun terlepas. Apa pun tak ada. Rugi-rugi. Jadi jangan kita jadi orang yang macam tu. Maka berkatalah tuan penterjemah kita, iaitu Abul Hasan Asy-Syazali rahimahullah ta'ala berkata, Al-qabdu wal-bastu, rasa risau hati dan riang hati, selalu silih berganti dalam perasaan setiap hamba. Bagaikan silih berganti siang dan malam. Itulah. Dia memang sunnatullah ataupun peraturan Allah. Allah jadikan senang, Allah jadikan susah, Allah jadikan kita gembira, Allah jadikan kita sedih. Ada saja ada problem yang datang. Kita lepas selesai problem ekonomi, datang pula problem penyakit. Selesai daripada problem penyakit, datang pula problem masyarakat. Kita ni dalam hidup ni ada saja cubaan. Apa nak buat? Itu memang sunnatullah. Kadang tak terfikir, tak sangka-sangka. Ya, jiran kita pula buat hal. Ya, marah kita pula. Padahal kita tak ada buat apa-apa masalah dengan jiran. Anak kita pula tak balik rumah. Anak kita pula ditangkap kerana ada masuk ke geng-geng yang penjenayah. Allah. Macam mana ni? Jadi itulah dia. Karena kalau memang itu sudah menjadi sunnatullah. Ada saja kita kata, kita hidup ni cobaan. Hidup ni tak pernah terlepas dari cobaan. Itulah. Tapi apa nak buat? Itu dah sunnatullah. Tapi bagaimana kita menghadapinya? Kita jangan lupa, kita ada Allah. Dialah Tuhan. Dia yang menyelesaikan semua masalah. Daripada segala usaha kita yang kita buat. Tapi jangan lupa, pertama sekali kita menghadap pada Allah. Ya Allah, Engkau mengetahui apa yang aku hadapi, masalah aku. Aku mohon bantuan daripada-Mu, Ya Allah, selesaikan masalah aku ni. Berilah aku kekuatan untuk menghadapi akan ujian ini. Kita tahu semua datang daripada Allah. Jadi kita mohon pada Allah kekuatan. Dan tak berlaku sesuatu itu pun melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebabnya, kenapa pula kena ada siang dan malam ni, kadang-kadang senang, kadang-kadang duka cita, ya? Sebabnya qabd, iaitu risau hati itu salah satu dari 3 perkara. Ini disebutkan sebabnya. Kenapa kita kadang-kadang jatuh dalam kesempitan, kesusahan, kerisauan hati. Ada salah satu daripada 3 sebab.
Sebab pertama, kerana dosa. Jadi kerana dosa kita, Allah Ta'ala nak ampunkan. Kerana dosa kita tu, Allah nak insafkan kita. Kerana dosa kita tu, Allah nak stopkan kita dosa. Kita dengan duit kita banyak, kita bersenang joli sana joli sini. Kita lupa sembahyang, lupa keluar zakat. Tiba-tiba jatuh susah. Tiba-tiba jatuh sakit. Terus kita pun tersentak, alamak, aku dah silap ni. Astaghfirullahalazim. Kan bagus. Dan keduanya, atau kehilangan dunia. Sebab kenapa kau susah hati? Kerana kehilangan dunia. Dunia sudah hilang. Apa kehilangan dunia? Iaitu kerana kita punya bisnes sudah jatuh. Kerana kita dibuang kerja. Kerana kita dipotong gaji. Ataupun kerana dihina orang. Kenapa kau susah hati? Orang hina aku. Orang kata aku. Jadi inilah dia antara perkara yang menjadikan kita susah hati atau risau. Maka adab seorang hamba. Adab kita, kalau kita terkenalah dengan keadaan seperti ini, apa adab kita? Maka adab kita, jika merasa berdosa, bertaubatlah kita pada Allah. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaik. Ya Allah, ampunkan aku. Aku bertaubat padamu, ya Allah. Minta ampun pada Allah. Dan Allah tu maha menerima taubat. Dan jika kehilangan dunia, harus reda dan menyerah kepada hukum Allah. Bisnes kita jatuh, kita kena buang kerja, kena potong gaji, kita reda, ya Allah. Ini ketentuan kau, aku reda, ya Allah. Kalau ini takdirmu, aku terima, ya Allah. Kita redalah dengan hukum Allah. Dan jika dihina orang, seharusnya kita sabar. Orang kata kita, komen kita dalam Facebook, dalam WhatsApp, dalam Telegram dan sebagainya. Tak apalah, sabarlah. Orang nak hina aku, terima kasih. Terima kasih kerana dia nak ambil dosa aku dan dia nak hadiahkan aku pahalanya. Jadi kita sabar. Dan jagalah dirimu, jangan sampai kamu merugikan dirimu dua kali. Jangan rugi dua kali. Dan rugi orang kata kita, hina kita. Tapi kita pula tak sabar. Dan akhirnya kita mengikut nafsu kita. Rugi dua kali. Rugi pertama orang kata. Rugi kedua kita marah ikut nafsu. Rugi pertama kita jatuh bisnes kita. Rugi kedua kita marah-marah orang kenapa bisnes jatuh. Ini semua orang ni buat COVID inilah. Ini orang ni buat COVID inilah. Jangan sampai kita rugi dua kali. Yakni dengan perbuatanmu sendiri dan hinaan atau aniaya orang lain kepada kamu. Orang dah hina kita, kata kita. Kita pun tak sabar juga. Jadi rugi kita dua kali. Dan apabila terjadi qabat, iaitu susah hati, tidak diketahui sebabnya, kalau kita tak tahu apa sebab kenapa aku susah hati. Susah hati aku, risau hati, kenapa ni tak tahu apa sebab dia. Maka harus tenang menyerah. Serah pada Allah. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Ufawwidhu amri ilallah wallahu basirun bil ibad. Itu dalam ayat Quran ya. Aku menyerah diriku pada engkau ya Allah. Dan Allah lah yang maha melihat akan sekalian perbuatan hamba-hambanya. InsyaAllah jika tenang menyerah, tidak lama akan sirna masa gelap dan berganti dengan terang. Kalau kita dalam keadaan susah hati, kesempitan, serah diri pada Allah. InsyaAllah yang malam akan bertukar menjadi siang. Yang gelap akan bertukar menjadi terang. InsyaAllah akan ada jalan keluar dalam kita menghadapi apa masalah yang kita hadapi itu. Ya, semua perkara adalah di tangan Allah Ta'ala. Dan kalanya terang bintang, iaitu ilmu atau sinar bulan. Kadang-kadang terangnya macam terangnya bintang, iaitu dengan ilmu ataupun sinar bulan. Atau tauhid, dengan kerana kita berpegang pada Allah. Mana kita tahu, kalau sekiranya kita berpegang pada Allah, segala-galanya akan Allah selesaikan. Atau matahari, iaitu makrifat. Ini berbeza-bezalah ketenangan. Ketenangan itu seperti bintang. Bintang tu cahaya ada tapi kelap-kelapnya tu ya kecil. Itu ialah dengan kerana ada ilmu. Kita ada ilmu, ini semua cubaan Allah. Tapi kadang-kadang sinaran itu, terangnya itu seperti bulan. Bulan terang lagi, besar lagi pada bintang.
Ini kerana tauhid, kita ingat pada Allah Ta'ala. Tapi ada lagi lebih terang lagi, kita punya kegelapan bertukar menjadi terang seperti matahari. Wah, lagi terang lagi. Iaitu dengan kerana makrifat kita kepada Allah. Jadi masing-masing mengikut daripada darjatnya. Jadi kalau orang yang makrifat, dia akan dapat penerangan yang terang seperti matahari. Orang yang tauhid dia pada Allah, dia akan dapat terangnya seperti bulan. Orang yang dia ilmu, dia belajar, maka dia dapat terangnya menghadapi kesusahan, kegelapan hidup ni dengan ilmu dia seperti bintang yang berkelipan. Itulah dia tuan-tuan. Ini sebagai contoh. Tapi jika tidak tenang di masa gelap, risau hati, mungkin akan terjerumus dalam kebinasaan. Kalau dalam susah hati, kita tak senang, orang kata kita tak senang, kita dalam hidup kita, bisnes kita jatuh, kita tak senang, susah hati terus, maka ini akan bawa pada kebinasan. Kebinasan dunia, kebinasan akhirat. Rugi dunia, rugi akhirat. Janganlah jadi macam tu, ya. Maka berkata lagi Al-Imam Abu Hasan Ash-Shazali Qaddasallahu Sirrul Aziz, adapun dalam masa suka, masa riang gembira, ya, masa kita suka, maka sebabnya adalah salah satu pada 3 perkara. Ini sebab kesenangan, kegembiraan. Apa dia punya sebab dia? Kerana bertambahnya kelakuan ibadat taat. Jadi kerana kita, alhamdulillah, ibadat kita bertambah. Salat tahajud kita bertambah lagi 4 rakaat. Kita punya salat duha pun dah mula kita kerjakan. Bacaan Quran pun kita dah mula tambah dengan muka suratnya. Alhamdulillah. Dan bertambahnya ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat kita bertambah. Lagi tenang kita dengan Allah Ta'ala. Dan kerana bertambahnya kekayaan. Ya, kekayaan kita. Jadi pertama bertambah ibadat yang taat dan ma'rifat. Keduanya bertambah kekayaan dan kehormatan. Dan yang ketiganya kerana pujian dan sanjungan orang kepada kita. Ini salah satu pada 3 perkara yang menjadikan kita rasa gembira. Pertama dengan ibadat, dengan ma'rifat. Kedua dengan keduniaan kita, kekayaan. Ketiga dengan pujian orang kepada kita. Maka apakah adab kita? Maka adab seorang hamba, jika merasa bertambah taat ibadatnya kepada Allah dan ilmu ma'rifatnya, harus merasa bahawa itu semata-mata kurnia Tuhan. Itu Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Aku dapat sembahyang tahajud, syukurlah. Alhamdulillah. Aku dapat baca Quran. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Kau telah beri aku kesempatan untuk baca Quran. Terima kasih ya Allah. Kau telah bangunkan aku untuk bangun tahajud. Ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kau telah beri aku rezeki untuk aku bersedekah. Jadi kita mengembalikan semua kebaikan kita tu kepada Allah. Dan memang betul. Kerana semuanya dengan gerakan daripada Allah. Allah tak gerakkan kita, kita tak boleh bangun daripada tidur kita tahajud. Allah tak gerakkan kita untuk kita baca Quran, kita tak akan baca Quran. Allah tak bagi kita rezeki, kita tak akan keluar bersedekah. Kalau dah bagi rezeki pun, kalau tak digerakkan pula untuk bersedekah pun, tak bersedekah juga. Jadi semuanya dengan gerakan Allah Ta'ala. Dan berhati-hati dengan, jangan sampai merasa bahawa itu dari kerajinan sendiri. Awas. Jangan jadi macam iblis. Kerana dia melihat diri dia lah yang ibadat. Diri dia lah yang baik. Oh, aku ni bangun tahajud, orang lain tak macam aku. Aku ni dapat baca Quran, orang lain tak macam aku. Jangan sampai kita jadi manusia yang tertipu dengan diri sendiri. Dan harus dianggap bahawa itu semata-mata kurnian Allah Ta'ala. Dan jika mendapat tambah keduniaan, kalau dunia kita bertambah, rezeki kita, perniagaan kita maju, maka ini pula yang harus dianggap bahawa semata-mata kurnian Allah. Dan harus waspada, jangan sampai terkena bahayanya. Rezeki itu memang nikmat. Tapi kita syukur, ya Allah, kau bagi aku rezeki, ya Allah. Tapi jangan kita terpedaya dengan rezeki. Kenapa? Jangan dengan rezeki itu kita buat yang dosa, yang maksiat. Jangan pula dengan rezeki itu kita buat pembaziran untuk dunia kita. Jangan. Kita awas. Sebab itu pun fitnah. Innama amwalakum wa awaladukum fitnah. Iaitu sesungguhnya harta kamu dan anak pinak kamu adalah fitnah. Apa tu fitnah? Fitnah itu mana? Ujian Allah. Adapun jika berupa pujian, sanjungan orang kepadamu, maka kehambaanmu mengharuskan bersyukur kepada Allah yang telah menutupi kejahatanmu, sehingga orang hanya mengenal kebaikanmu semata-mata.
Kalau sekiranya orang puji kita kerana kita ni bagus, alim, baik, kuat ibadat, kita kena ingat bahawa semua tu adalah daripada Allah Ta'ala. Dan kita syukur kerana Allah Ta'ala membukakan kebaikan kita dan menutupkan kejahatan kita. Andai kata kalau hati kita ni dibelah, dibuka dan dilihat oleh orang, barulah orang tahu jahatnya aku ni, jahatnya dosa aku ni, banyaknya kesalahan aku ni, maka sudah tentu orang akan cemooh kita. Tapi syukur ya Allah, kau hanya zahirkan, nampakkan kebaikanku, tapi kau tutup kejahatanku. Jadi itulah dia tuan-tuan ya. Jadi kita jaga adab kita waktu kita dalam susah, dalam risau, dan kita jaga adab kita waktu kita dalam kelapangan, kesenangan. Mudah-mudahan sedikit daripada tazkirah kita pada malam ini dapat membuat kebaikan untuk kita bersama insya-Allah. Sekian saja tuan-tuan dan puan-puan untuk pengajian kita malam ini. Maaf sajalah, saya pun kurang sihat sangat ya. Dan insya-Allah doakan mudah-mudahan sihat walafiat. Dan demikianlah juga kepada semua kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang dalam keadaan tidak sihat, semoga Allah berikan mereka kesabaran menghadapi ujian Allah. Dan marilah sama-sama kita berinfak kepada Masjid An-Nur yang ada nombor akaun di hadapan kita. Mudah-mudahan menjadi amal jariah kita insya-Allah. Sekian saja, saya akhiri dengan sama-sama baca istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.